Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikum. Tajahal. Uh, Terima kasih kepada Sir Herzali atas mengajar kami dalam subjek TITAS. InsyaAllah pada hari ini kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tentang mini projek kami yang berkaitan institusi keagamaan di Malaysia. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan video ini bersama dengan Hana Maisara, Kelvin, Syah Putra, Tiang Kak Hikit, Firdaus, Afrina, Zeti, Al-Amin, Devi dan Yashita. Yashita. Okay, next. Sebelum kita mulakan, kita akan mulakan dengan pengenalan institusi keagamaan di Malaysia. Apabila kita menyebutkan berkaitan pengaruh institusi keagamaan di Malaysia, kepelbagaian budaya dan bangsa telah membentuk pemikiran, pembangunan dan reka bentuk serta adat di negara ini. Pengaruh ini telah bermula apabila institusi raja yang memerintah tanah Melayu mengamalkan pengaruh agama Hindu, Buddha serta fahaman animisme setelah berabad lama. Namun begitu, apabila kedatangan Islam ke tanah Melayu sebagai daripada budaya Hindu-Buddha, animisme dan amalan adat Islam institusi raja telah terhapus. Perubahan ini juga turut berlaku apabila kedatangan pedagang dari bangsa lain seperti China, India dan lain-lain. Para pedagang ini telah membawa pelbagai latar agama yang serba sedikit membentuk Malaysia pada hari ini. Penulisan ini kita akan menerangkan pengaruh institusi keagamaan di Malaysia daripada perspektif agama Islam dan bangsa India, Cina dan Kristian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bagi institusi keagamaan Melayu, Malaysia terdapat berbagai kaum dan agama yang tinggal bersama. Tapi walaupun agama Islam adalah agama utama untuk negara kami, kerajaan uh, juga meletakkan kepercayaan lain. Di Malaysia, jika seorang yang berbangsa Melayu memutuskan untuk tidak beragama Islam, mereka tidak boleh mengenal pasti sebagai Melayu lagi. Tapi hanya menjadi Islam tidak secara automatik menjadikan dia Melayu. Kebanyakan orang Islam di Malaysia adalah Melayu, tetapi terdapat juga kumpulan etnik lain yang beragama Islam seperti orang India dan Pakistan dan beberapa orang Cina yang telah memeluk agama Islam. Pengamalan Islam di Malaysia dipermudahkan melalui kerjasama pelbagai organisasi yang mempunyai pertalian Islam. Majoriti pertubuhan ini diiktiraf secara rasmi sebagai pertubuhan bukan kerajaan oleh pendaftar pertubuhan, manakala beberapa didaftarkan sebagai parti politik. Selain itu, beberapa institusi kerajaan juga telah ditubuhkan sama ada di peringkat persekutuan atau negeri untuk menyokong amalan Islam di Malaysia. Banyak organisasi banyak organisasi Islam telah memilih untuk mendaftarkan diri sebagai parti politik. Sebuah keputusan yang menawarkan banyak keuntungan bandingkan dengan menjadi entitas non-pemerintah belaka. Nyatanya manfaat pendaftaran parti politik begitu menarik sehingga banyak organisasi telah mengambil langkah ini. Berikut adalah beberapa contoh organisasi Islam yang telah melakukan uh, institusi keagamaan Melayu ini seperti Parti Islam Se-Malaysia, PAS, Kongres India Muslim Malaysia, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia, Parti Amanah Negara dan ada juga agensi di bawah Perdana Menteri seperti Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan juga Lembaga Tabung Haji. Seterusnya, di Malaysia Islam terdapat masjid yang berasal daripada perkataan Arab menandakan ia alokasi bagi umat Islam untuk melakukan ibadah, termasuklah solat ataupun iktikaf. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat pertukaran budaya, amalan muamalat dan penyebaran agama Islam. Reka bentuk dan bina masjid berbeza bergantung pada adat tradisi penduduk Islam di kawasan itu. Pada asasnya, istilah masjid merujuk kepada tempat individu untuk melakukan sujud. Masjid telah memainkan peranan yang amat besar dalam kemajuan gerakan Islam dan umat sejak zaman Rasulullah SAW. Ia telah menjadi tempat berkumpul untuk pelbagai tujuan, termasuk pembincangan perancangan dan strategi yang berkaitan bukan sahaja dengan dakwah tapi juga perdagangan, perundangan dan penyampaian ilmu. Pada dasarnya, masjid telah berfungsi sebagai hub untuk pelbagai aktiviti.
kitab suci Al-Quran juga dianggap wahyu ilahi, dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan untuk umat Islam, untuk umat manusia. Untuk memahami ajarannya secara utuh, seseorang harus memiliki pengetahuan yang luas tentang Al-Quran yang mencukupi berbagai unsur seperti penurunan, pengumpulan dan pengaturannya serta ayat-ayat Makkiyah dan Madiniyah, Nasikh dan Mansukh. Perkembangan ulum Al-Quran berlangsung secara bertahap, baik melalui tahap transmisi maupun kodifikasi. Seiring waktu, banyak cendekiawan terhormat telah mengkontribusi di bidang ini dengan seperti Jalaluddin Al-Suyuti dan Al-Zarqani yang menjadi yang paling menonjol. Itu saja. Salam sejahtera, nama saya Istisyara Pamahan. Yang hari ini saya akan membentangkan tentang Tamadun India. Sebelum itu saya membentangkan sedikit pengenalan tentang Tamadun India. Tamadun India adalah dikenali sebagai Tamadun Indus yang mencampai hebatnya dalam segi bandarayaan, segi bina dan sains dan teknologi. Apabila kita melihat institusi keagamaan India dalam Tamadun India, seperti kita mengetahui, institusi keagamaan India adalah Goil. Goil itu semasa Panjang Tamilagam, seorang raja yang diangkat bersifat adil mempunyai kepentingan agama. Raja adalah wakil halat di bumi dan hidup dalam Goil yang bermaksud keidaman Tuhan. Yang tu Goil tu raja itu mengangkat sebagai keidaman Tuhan dan dia mempercayai raja itu adalah sebagai wakil daripada Allah yang memerintahkan Tamadun India semasa itu. So, next. Okay. Apabila kita melihat dalam institusi keagamaan India, Raja-Raja Chola adalah seorang raja yang memerintahkan Tamadun India di zaman dahulu. Raja Chola adalah raja yang seorang yang berwira untuk membuat peperangan untuk menjaga negara India daripada musuh. Sebab itu kita panggil zaman Chola. Zaman Chola itu adalah zaman yang membina kuil-kuil yang terbesar di negara India. Next. Okay, apabila kita melihat di komposisi dan struktur institusi keagamaan India, kuil-kuil gaya Chola terdiri hampir 3 bahagian berikut, disusun dalam sikap yang berbeza tetapi berbeza dalam diri. Mereka hanya mengikut umur di mana mereka telah dilaksanakan. Teras atau mandapan yang sentiasa menutupi mendahului pintu menuju ke sel. Gate Brahmin, goburas yang menunjukkan ciri utama dalam kandang gundang gular yang mengelilingi kuil yang terkenal. Gopesrak sangat biasa di kuil Darwindan. Dewan larangan Chaldris atau Chalwadis digunakan untuk pelbagai tujuan dan kesemua kuil-kuil tidak dapat dicapahi. Di samping itu, sebuah kuil India Selatan biasanya mempunyai sebuah tangki yang dipanggil sebagai Kalyani atau Punarskani untuk digunakan untuk tujuan kudus atau kemudahan para iman tempat kediaman untuk semua grade keiman lampirkan kepadanya bangunan lain untuk keadaan atau kemudahan. Apabila kita melihat setiap kuil di negara India, dalam kuil negara India ada sebuah tangki yang ada, yang itu dia mengangkap tangki yang untuk Punarskani atau Kalyani. Yang itu adalah tangki air untuk yang memandi untuk menjadi seorang yang suci dan baik. Okay, itu sahaja. Selamat sejahtera diucapkan kepada Tuan Hazili dan juga rakan saya sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tentang institusi keagamaan Cina di Malaysia. Jadi, di negara Malaysia, Tekong merupakan tempat ibadat utama bagi kaum Cina. Patung-patung atau berhala yang terdapat dalam Tekong dianggap melambangkan Tuhan kerana mereka mempercayai setiap patung mempunyai kuasa dan nikmat serta rahmat yang berlainan. Seperti Tekong Cina mempunyai struktur yang berbeza antara satu sama lain. Jadi daripada gambar yang terdapat dalam flipbook ini dapat melihat bahawa kebanyakan Tekong Cina di Malaysia adalah berwarna merah dan juga terdapat berbagai ukuran yang mempunyai maksud masing-masing. Ini merupakan satu keistimewaan untuk institusi keagamaan Cina di Malaysia.
Seterusnya, saya akan membentangkan tentang fungsi institusi keagamaan Cina di Malaysia. Pertama sekali, fungsi pertama Tokong ialah Tokong memainkan peranan yang sangat penting untuk menjalani upacara penyembahan. Sebagai contohnya, masyarakat Cina melakukan pemujaan terhadap Tuhan mereka dan penyembahan terhadap nenek moyang mereka di sini. Di samping itu, Tokong berperanan penting sebagai tempat upacara istiadat seperti upacara kematian dan perkahwinan. Upacara kematian diadakan di Tokong sebagai tanda penghormatan terakhir kepada si mati. Jika ditinjau daripada sudut yang lebih luas, upacara perkahwinan pula diadakan sebagai tanda meraihkan pasangan yang baru berkahwin. Di samping itu, Tokong juga merupakan tempat penyatuan masyarakat Cina. Sebagai tamsilannya, dalam arti lain, Tokong Cina melambangkan atau mensifatkan tempat interaksi masyarakat. Mereka akan menandakan perbincangan dan perjumpaan bersama di dalam Tokong. Akhir sekali, Tokong juga berperanan sebagai tempat memohon perlindungan daripada Tuhan. Kebanyakan masyarakat Cina akan meminta pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan mereka di Tokong semasa mereka mengalami kesusahan dalam kehidupan seharian. Jadi daripada ayat ini bermaksud, penganut agama Buddha atau Taoism, mereka akan pergi ke Tokong untuk mendapatkan keperkataan dan juga untuk mendapatkan perlindungan sekiranya mereka mengalami sebarang kekanan dalam kehidupan seharian. Seterusnya ialah merupakan jenis institusi keagamaan Cina di Malaysia. Jadi saya akan membentangkan tentang dua contoh yang terdapat di Malaysia. Yang pertama sekali ialah Kuih Ket Loksi. Kuih Ket Loksi merupakan kuih agama Buddha terletak di air hitam Pulau Pinang. Ini merupakan kuih yang terbesar di Pulau Pinang serta antara yang terkenal di Asia Tenggara. Kuih Ket Loksi dibina pada tahun 1890. Seterusnya kita akan melihat kuih yang kedua di Malaysia iaitu Tokong Naga Jet. Kuih Naga Jet juga dikenali sebagai Yulong Santian Si. Ini merupakan kuih Cina yang terletak di Jalan Sibu Bintulu di Sarawak. Kuih ini menempatkan tempat ibadat agama Buddha dan Taoism. Setiap bangunan kuih merupakan tempat besar yang menempatkan patung Buddha iaitu Siddhartha Gautama. Sebagai contohnya, bahagian lain di kuih termasuk pusat kebudayaan dan sumber, dua menara loceng dan gendang, teater dan dewan tempat menimbang sutra dan Taman Zodiac Cina. Okey, saya Hana Maisara. Saya akan sambung kepada bahagian institusi keagamaan Kristian. Okey, untuk agama Kristian, dia akan ada tempat iaitu gereja. Merupakan tempat ibadah bagi umat Katolik dan Kristian untuk berkomunikasi kepada Allah. Gedung gereja hendak dijadikan sarana untuk membangun relasi antara jemaat maupun masyarakat luas dan relasi antara manusia dengan Tuhan. Okey, next slide. Okey. Gereja Kris di Jalan Gereja mula dibina pada tahun 1741, sepenuhnya pada tahun 1753. Okey, ini gereja sederhana besar, merupakan bangunan batu yang kukuh dengan sebini gereja yang terdapat di Belanda. Di samping itu, berperanan sebagai tempat beribadat dan penganut Protestan. Ya, terdapat juga beberapa pembesar dan padri yang dikebumikan di ruang gereja ini. Okey. Okey, ini adalah gereja yang ketiga iaitu gereja St. Peter's, adalah salah sebuah gereja Katolik yang tertua di Malaysia. Okey, gereja ni berada di Jalan Tun Sri Lanang, dahulunya dikenali sebagai Jalan Bendahara. Dibina sekitar 1701 yang dikelolakan oleh pentadbiran bishop di Macau bertujuan menyebarkan fahaman Kristian untuk sekitar itu. Tapak gereja ini juga disumbangkan oleh pembesar Belanda yang bernama Franz Amboy, menandakan tamatnya permusuhan fahaman pembinaan gereja Katolik di Melaka. Mereka bentuk gereja ini mirip kepada mereka bentuk gereja yang terdapat di Portugal. Selamat sejahtera sehajali dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Kaki and saya akan bentangkan kepentingan memelihara institusi keagamaan Malaysia.
Yang pertama ialah mempertahankan dan meneruskan warisan budaya dan kepercayaan masyarakat. Institusi keagamaan seperti masjid, gereja, kuil dan lain-lain menjadi tempat di mana praktik keagamaan dilaksanakan dan warisan budaya dipelihara. Selain itu, institusi keagamaan juga membantu masyarakat untuk memahami dan menghargai perbezaan agama dan budaya yang ada di negara ini. Mempertahankan dan meneruskan warisan budaya dan kepercayaan masyarakat adalah hal yang penting kerana itu merupakan bahagian yang tak terpisahkan diri identitas suatu bangsa atau negara. Di Malaysia, terdapat beragam suku, agama, budaya dan adat istiadat yang sangat kaya dan beraneka ragam. Institusi keagamaan seperti masjid, gereja kuil dan tempat ibadat lainnya memiliki peranan penting dalam mempertahankan dan meneruskan warisan budaya dan kepercayaan masyarakat. Yang kepentingan kedua ialah meningkatkan kesedaran agama dan moral. Melalui program-program pendidikan, khususnya pengajar agama, institusi keagamaan menyediakan forum untuk berbicara tentang nilai-nilai moral dan agama dan mengajarkan praktik-praktik agama yang baik. Ini penting untuk membina dan memupuk generasi muda yang memiliki integriti moral dan spiritual yang kukuh. Meningkatkan kesedaran agama dan moral adalah kepentingan utama dalam memelihara institusi keagamaan di Malaysia. Institusi keagamaan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesedaran agama dan moral masyarakat kerana institusi keagamaan adalah tempat di mana nilai-nilai agama dan moral diajarkan dan dipraktikkan. Okay, next. Yang kepentingan ketiga ialah mendorong kesatuan dan keharmonian antara etnik dan agama. Dalam konteks negara yang majemuk seperti Malaysia, institusi keagamaan memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan antara orang-orang dari berbagai agama dan etnik. Institusi keagamaan dapat memupuk semangat saling hormat menghormati dan saling membantu, serta mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Mendorong kesatuan dan keharmonian antara etnik dan agama adalah kepentingan utama dalam memelihara institusi keagamaan di Malaysia. Malaysia adalah negara yang beragama dalam hal etnis dan agama, sehingga perlu ada upaya yang kuat untuk memelihara kerukunan antara kelompok-kelompok yang berbeza. Untuk kepentingan yang keempat ialah memupuk semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Institusi keagamaan menyediakan bantuan dan sokongan sosial kepada masyarakat yang memerlukan dan melaksanakan aktiviti-aktiviti kebajikan dan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu orang yang kurang bernasib baik. Melalui ini, institusi keagamaan dapat menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya di komuniti setempat. Memupuk semangat kebersamaan dan kepedulian sosial merupakan kepentingan penting dalam memelihara institusi keagamaan di Malaysia kerana ini dapat berperanan penting dalam memupuk semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di dalam masyarakat. Yang kepentingan terakhir adalah mencapai pembangunan insan yang seimbang. Institusi keagamaan membantu mencapai pembangunan insan yang seimbang melalui pembangunan rohani dan intelektual. Institusi keagamaan menyediakan pendidikan dan latihan untuk memperbaiki moral dan spiritualitas individu serta memberi ruang untuk perkembangan intelektual dari akademik. Dalam jangka panjang, ini membantu membina masyarakat yang lebih sejahtera, harmonis dan budaya sains. Melalui institusi keagamaan, masyarakat dapat belajar nilai-nilai yang penting dalam mencapai keseimbangan dalam kehidupan seperti kebijaksanaan, keteladanan, kejujuran, keadilan dan kasih sayang. Institusi keagamaan juga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan interpersonal dan sosial seperti kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan konflik dan bekerja sama dengan orang lain. Itu daripada saya. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada Saya Razali dan juga rakan-rakan. Nama saya Zeti. Saya akan present untuk cara memelihara institusi keagamaan Malaysia. Yang pertama, menggambarkan sikap perpaduan dalam perhubungan. Peranannya merangkumi sistem nilai psikologi, perasaan, sikap, pemikiran dan tingkah laku setiap individu. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian dan lain-lain, tamadun dan agama ini bergerak dan membina
pengaruhnya dalam kehidupan bangsa yang mendongkonginya, bahkan telah membentuk perspektif moral dan kepercayaan mereka. Next slide. Kedua, mengamalkan toleransi dalam pergaulan. Amalan dan persiapan masyarakat Malaysia untuk bersedia hidup bersama dalam keadaan aman dan damai. Amalan dan persiapan masyarakat Malaysia untuk bersedia hidup bersama dalam keadaan aman. Ulang balik, sorry. Amalan dan persiapan masyarakat Malaysia untuk bersedia hidup bersama dalam keadaan aman dan damai. Setiap ahli masyarakat berhak untuk menjalankan aktiviti kehidupan seharian dan melaksanakan ajaran agama masing-masing serta mengamalkannya tanpa halangan. Nabi Muhammad SAW juga yang telah dilantik sebagai pemimpin tidak memaksa orang bukan Islam supaya memeluk Islam, tetapi mereka diajar untuk hidup bersama secara aman dan damai tanpa sebarang kezaliman dan penindasan. Seterusnya. Yang ketiga, menyemai pergaulan dengan persefahaman dan sifat hormat menghormati. Kepelbagaian adat dan budaya ini menjadikan Malaysia menjadi negara yang istimewa, sama ada dari aspek pakaian, makanan, pantang larang dan cara hidup serta amalan keagamaan. Oleh itu, bagi memastikan kepelbagaian ini dapat dilangsung dengan murni dan bebas, setiap kaum dan bangsa perlu kepada saling memahami keperluan masing-masing. Sensitiviti setiap agama dan bangsa perlu didedahkan agar masing-masing faham memahami tuntutan agama masing-masing dan pantang larang adat kaum masing-masing. Pendedahan ini boleh dilakukan melalui sistem pendidikan, media dan berdialog mengikut batas-batas yang tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum and hi. Okay, sekejap bismillah. Okay. Assalamualaikum and selamat sejahtera untuk Sir Hazali. Jadi, saya akan membentangkan tentang peranan kerajaan dalam usaha memelihara institusi keagamaan. Pertama, kerajaan haruslah memastikan kelengkapan mencukupi untuk semua institusi, contohnya dari segi akses internet, perabot dan kemudahan untuk masyarakat orang awam. Kedua, melakukan pembaikan semula jika terdapat kerosakan dengan kadar segera. Ketiga, kerajaan pelihara kebanyakan untuk awam serta untuk jaga institusi, contohnya sekolah, hospital, perpustakaan awam dan lain-lain lagi adalah milik hak kerajaan. Keempat, memberi kebebasan kepada semua agama untuk menunaikan ibadat berkaitan dengan agama mereka. Menentukan arah takbir urus negara dengan memastikan keamanan dan ketenteraan dengan warga negara. Terakhir, Kementerian Perpaduan Negara harus memberikan insentif kepada pengurus institusi keagamaan tanpa mengira kaum bagi tujuan pembinaan dan pengubahsuaian rumah ibadat. Okey, itu saja. Salam sejahtera, saya Dewi Priya. Untuk cabaran-cabaran ke atas institusi keagamaan ialah penularan berbagai agama. Perhimpunan beramai-ramai di masjid, kuil, tokong maupun gereja memberi ruang dan menjadi medan menyebaran kuman dan bakteria. Dalam keadaan bersesat sewaktu beribadat, penularan sebarang wabak, penyakit adalah cabaran yang perlu dihadapi. Sedar tentang bahaya penularan, pelbagai saranan dari pihak tertentu dibuat agar perhimpunan ibadat dikurangkan jumlah penyertaan ditangguh atau dibatal buat sementara waktu masa pandemik. Pelbagai cabaran terpaksa dihadapi oleh masyarakat sepanjang tempoh pandemik ini, terutamanya dalam sektor ekonomi yang terjejas teruk disebabkan oleh tindakan pencegahan yang dijalankan. Itu je. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sir Hazari. Saya akan memberikan rumusan kepada perkara ini. Perlu diakui bahawa Malaysia mempunyai penganut dari 4 agama besar dunia iaitu Islam, Buddha, Kristian dan Hindu. Ditambah dengan agama-agama lain turut mencorakkan warna kehidupan beragama. Kebebasan beragama yang diperuntukkan
oleh perlembagaan memberi ruang yang secukupnya untuk semua agama menikmati pengamalan agama masing-masing dan dalam masa yang sama mencipta suasana sosial yang harmoni dengan menghormati agama orang lain. Pengaruh ini telah memberi institusi raja yang memerintah tanah Melayu mengamalkan pengaruh agama Hindu-Buddha serta fahaman etnisme setelah berabad lama. Kepelbagaian anutan, fahaman dan amalan agama di Malaysia merupakan satu model yang sukar dibandingkan dengan negara luar. Jalinan hubungan antara agama yang positif perlu dipupuk agar keharmonian sosial menjadi lebih segar. Persoalan sumbangan agama dalam kehidupan multietnik sukar dinafikan dengan mengambil kira agama sebagai elemen penting kepada identifikasi etnik di negara ini. Potensi mengukuhkan hubungan antara etnik dengan membina hubungan harmoni antara agama amat besar. Masyarakat Malaysia mempunyai ruang yang luas dan terbuka untuk meraihkan hubungan etnik dengan mengukuhkan hubungan antara penganut pelbagai agama. Terima kasih.